Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya, Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan utama, Kerajaan Sarawak akan membangunkan pusat pentadbiran pusat yang dilengkapi dengan kemudahan teknologi telekomunikasi terkini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tu Datuk Abang Opin berkata, pusat pentadbiran yang lebih sempurna akan dapat memperhebatkan lagi sektor pembangunan di kawasan pusat bagi kemudahan masyarakat setempat. Mulahkan apa disebut sebagai pusat link road, pusat yang akan menghubungkan daerah baru, pejabat baru dengan pekan pusat dengan jalan yang lebih besar lagi, comfortable. Jadi harganya saya nanya berapa, lebih kurang JKR 50 juta. 50 okey lah, kita bangunkan jalan tersebut. Dan kita adakan jalan ini, dan kita ada kompleks daerah yang baru, dan kampung pusat pun boleh dibesarkan dengan kawasan yang lebih lebar yang dapat memberikan kemudahan kepada daerah pusat. Beliau berkata demikian ketika hadir merasmikan Majlis Gawai Raya peringkat Batang Lupa di Dataran Tandang Sari Pusat pada Sabtu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menambah, kerajaan menerusi Lembaga Pembangunan Nipah dan Apong akan membuat kajian penghasilan garam dan gula berasaskan Nipah dan Apong dalam usaha meningkatkan pendapatan serta mempromosikan produk tempatan kepada pihak luar. Garam Apong adalah satu organik garam yang nilainya premium. Jadi kita berkendakan sidak saintis gini nak mengeluarkan garam apung. Apung saya dipadah oleh sidak lah. Kerana kita habis apung untuk main tetak batang. Jadi kita nak cari cara baru untuk mendapatkan getah apung ya. Jadi raw material untuk kita mengolah produk yang baru, termasuklah garam apung, mungkin juga gula apung, dua-duanya, garam dengan gula daripada palm. Jadi itu saya nak kongsi dengan kita. Jangan tanya saya nanya saintis. Jadi sidak saintis akan buatkan kajian. Sebabnya saya telah menubuhkan Lembaga Pembangunan Nipah dan Sagu dengan apung. Terdahulu, beliau bersama tetamu jemputan lain turut berkesempatan melawat gerai-gerai yang menyajikan pelbagai juadah makanan tempatan di sekitar dataran tersebut. Sebelum itu, Premier Sarawak telah menerima kunjungan hormat daripada Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi di kediamannya di Kuching pada pagi Sabtu. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk menziarahi Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari sempena lawatan kerja rasmi beliau ke negeri ini. Dalam pada itu, turut diadakan penyerahan cenderamata antara kedua-dua pihak. Paparan seterusnya, Sarawak sentiasa menekankan kemajuan dari pelbagai sudut bukan sahaja dalam aspek kemakmuran kewangan, malahan juga dari segi sosial berdasarkan kesinambungan semangat keharmonian serta saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Guiyan berkata, sebahagian daripada ini adalah sangat penting kerana apabila Sarawak bergerak ke depan menjelang tahun 2030, semua rakyat di negeri ini sentiasa berkembang dari segala sudut. Grateful for the Buddhist monk from Taiwan. The Buddhist monk is called San Guang Xia Ju, Master, Guanju Master, coming back to Sarawak again after 4 years. All these are special prayers. In fact, as the Master, it's not for the Buddhists or what, but doesn't matter it's Buddhist or not Buddhist, but it's to guide us how to be doing the honorable thing and the right thing, and pray for everyone so that the country can be prosperous. And we are very grateful that we come together, the Sarawak Malaysia Buddhist Association Sarawak branch
the local organisers bring together all these to listen to the masters explanations and teaching lah, teachings, and which is appropriate to what is our Sarawak at this stage of Sarawak development and also for future. Belia berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri Perhimpunan Derma Gondesan Malaysia sempena Hari Lahir Buddha di Kuching pada Sabtu. Jelasnya lagi, Sarawak sentiasa menunjukkan sifat tolak ansur tidak kira orang Islam, Kristian maupun Buddha. And also it shows that in Sarawak, right, we are very tolerant. We are very tolerant because be it Muslim, be it Christian, be it Buddhist, we welcome all them to do the special sessions to practice their own faith. And not only to practice their own faith, we all respect each other's faith also, not just to practice. And this is how a progressive Sarawak is important. We don't want to progress in terms of prosperity, has a lot of money, but we also have to progress socially, socially, and that will require the best of Sarawak spirit, which is a continuation to be harmonious, understanding, respect each other. Sementara itu, kira-kira 1,000 tetamu telah hadir bagi memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Francis Hardan Hollis di Dewan Suara Seri Aman pada Jumaat. Majlis ini diserikan lagi dengan kehadiran Datuk Seri Profesor Dr. Sim serta isteri Datin Seri Eun Ong Seok Yen. Tujuan utama majlis ini adalah untuk memberi peluang kepada rakyat berjumpa dan beramah mesra dengan wakil-wakil rakyat sempena sambutan perayaan Hari Gawai di samping bertukar pendapat dengan rakan-rakan lain yang turut hadir. Selain itu, turut diadakan persembahan tarian ngajat Induk Ngalu Pengabang dan Gendang Pampat oleh Kelab Kebudayaan Rumah Rebi Kampung Stumbin dan tarian Singa sebagai persembahan simbolik kepelbagaian etnik suku kaum. Selanjutnya, raptai penuh Majlis Jamuan Teh sempena sambutan perayaan Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 peringkat Sarawak tahun 2023 berjalan lancar di Hotel Pullman Miri pada Sabtu. Sesi raptai yang diadakan dari jam 9 pagi hingga 12.30 hari itu adalah bagi memastikan kelancaran program yang bakal diadakan pada 5 Jun ini. Dalam hal itu, Timbalan-Timbalan Menteri bertanggungjawab bagi sambutan kali ini iaitu Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil serta Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala turut hadir bagi meninjau persiapan terakhir yang dilakukan. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Changki dan Pengarah Unit Protokol Istiadat dan Pengurusan Acara Sarawak UPAN Datuk Muhammad Junaidi Mohidin. Antara pengisian program yang bakal menjadi tarikan pada Majlis Jamuan Teh tersebut ialah persembahan khas yang menonjolkan tari dan irama berbeza bagi mengetengahkan kepelbagaian kaum di Sarawak selain persembahan hiburan daripada artis tempatan. Manakala sambutan pada tahun ini dimulakan dengan majlis kesyukuran yang akan diadakan di Masjid At-Taqwa Miri pada 4 Jun. Manakala konvoi Kembara Sarawak Merdeka dapat menjadi platform untuk menyelahkan aktiviti pembangunan yang sedang dan telah dilakukan di negeri ini. Tinjauan Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di Tebingan Kuching pada Jumaat mendapati rata-rata golongan belia menyambut baik pelaksanaan konvoi sempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka itu bagi melambangkan Sarawak yang pesat membangun dari dulu hingga kini. Mereka yang ditemui turut teruja mengikuti perkembangan perjalanan konvoi tersebut untuk melihat perubahan yang terdapat di negeri ini. Seorang belia yang ingin dikenali sebagai Roger berkata, konvoi ini bakal menjadi simbol kepada kejayaan yang telah dikecapi, terutamanya selepas pembentukan Malaysia. Kembara konvoi sebenarnya satu simbolik untuk melihat perubahan Sarawak dalam 60 tahun lah. Dia macam memperkenalkan para belia apa yang dah dikecapi sepanjang 60 tahun kita masuk Malaysia. Seorang lagi belia, Cika pula beranggapan konvoi tersebut mampu menimbulkan semangat patriotisme dan memperkenalkan budaya yang terdapat di Sarawak.
Dalam pendapat saya, ianya mampu meningkatkan patriotisme selain mempromosikan budaya Sarawak dengan lebih mendalam. Manakala pelajar lepasan Sijil Pelajaran Malaysia SPM berhasil berkata, konvoi Kembara Sarawak Merdeka akan meningkatkan kesedaran generasi baharu terhadap pembangunan di Sarawak yang mula diusahakan oleh pemimpin dahulu hingga kini. Pada saya, konvoi seperti ini mampu meningkatkan kesedaran golongan dia terhadap pembangunan di Sarawak. Utamanya pembangunan di negeri ini adalah hasil dari titik peluh pemimpin dahulu sehingga sekarang. Konvoi Kembara Sarawak Merdeka telah memulakan jelajah di bahagian Nimbang pada 28 Mei lepas dan akan merentasi setiap bahagian lain sebelum menamatkan jelajah di bahagian Kuching. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin UKAS edisi malam ini, saksikan surutan Majlis Gawai Raya peringkat Batang Lupa yang dirasmikan oleh Premier Sarawak di Dataran Padang Sari Pusa pada Sabtu. #menyebar fakta, salam UKAS.